Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Cikgu Hasif Viking. Di video kali ini, Cikgu akan menerangkan bab 11 pengenalan set Matematik tingkatan 1 KSSM, subtopik 11.1 set. Standard pembelajaran menerangkan maksud set. Set didefinisikan sebagai himpunan objek yang memiliki ciri-ciri sepunya tertentu. Set merupakan satu koleksi benda yang dapat ditakrif dengan jelasnya. Setiap objek di dalam suatu set dikenali sebagai unsur. Lihat latih diri 11.1a. Soalan nombor 1, kelaskan objek dalam senarai di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. So penyelesaiannya, pengangkutan darat kita boleh kelaskan di sini. Pengangkutan darat ialah seperti kereta, lori, van dan bas. Pengangkutan laut. Pengangkutan laut yang berada di laut lah boat, ferry yang ada di dalam sini dalam sini saja iaitu sampan, boat, ferry. Pengangkutan udara kita boleh kelaskan iaitu roket, kapal terbang, helikopter dan belon udara panas. Standard pembelajaran seterusnya menghuraikan suatu set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Set boleh ditulis dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda set. Katakan B ialah nombor genap di antara 1 hingga 20. Penyelesaian kita boleh tulis dalam 3 bentuk. Yang pertama, kita boleh tulis dalam bentuk perihalan iaitu B ialah nombor genap di antara 1 hingga 20. Ini perihalan. Kalau dalam bentuk penyenaraian, maksudnya sini B sama dengan tanda kurung di sini pembuka, ini bentuk kurungan ikal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tutup kurungan Ini adalah bentuk penyenaraian. Dalam bentuk tata tanda set pula seperti di bawah, B sama dengan X, di mana X ialah nombor genap dari 1 hingga 20. So begitulah pengenalan set boleh ditulis dalam 3 bentuk. Sama juga yang ini, misalnya warna dalam jalur gemilang dalam set A. So kita boleh tulis dalam perihalan A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Bila dalam bentuk penyenaraian, cara kita menulis begini set A sama dengan tanda kurungan ini merah, putih, biru, kuning, tutup kurungan So ini kita senaraikan dalam bendera Malaysia itu ada warna merah, putih, biru dan kuning. So warna merah, putih, biru, kuning ini dipanggil unsur dan ada tanda koma Objek yang terdapat dalam set ini dipanggil unsur. Dan dipisahkan dengan tanda koma. Dalam bentuk yang ketiga iaitu ditulis dalam bentuk tata tanda set Set A sama dengan X, di mana X ialah warna dalam jalur gemilang. So begitulah cara penulisan dalam bentuk setnya, ada 3 bentuk. Lihat contoh 1, huraikan setiap berikut dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembina set. Katakan set yang diwakili ialah P kita pilih P huruf P. So dalam perihalan P ialah set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan Malaysia begitu tanda kita tulis dalam bentuk perihalan. Kalau bentuk penyenaraian, P sama dengan buka kurungan MALYSI, tutup kurungan. Di sini unsur yang sama tidak perlu diulang. Jenis yang ketiga adalah tata tanda pembina set. P sama dengan buka kurungan, X ada 2 tanda titik ini, kemudian X ialah huruf dalam perkataan Malaysia, tutup kurungan. Soalan B, nomor ganjil yang kurang daripada 20. Kita buat penyelesaian. Katakan set yang diwakili ialah Q. So tata tanda dalam bentuk perihalan Q ialah set nombor ganjil yang kurang daripada 20. Bentuk penyenaraian Q sama dengan kurungan, buka kurungan 1,3,5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 dan 19 tutup kurungannya.
Okey, ingat mesti ada tanda koma ya untuk memisahkan unsur-unsur di dalamnya ya. Okey. Tanda pembina set pula Q sama dengan buka kurungan X, kemudian titik 2. Lepas tu tulis X ialah nombor ganjil dan X kurang daripada 20, tutup kurungannya. Itu bentuk tanda pembina set. Okay, set kosong pula. Jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamai sebagai set kosong ya. Set kosong simbol pi ya, ataupun buat bentuk kurungan ya, tak ada apa-apa di dalamnya. So maka M sama dengan pi ataupun M sama dengan set kosong ya, set kosong. Set nol ya, tahukah anda di sini set kosong juga disebut sebagai set nol. Okey, simbol set kosong ini disebut sebagai pi. Okey, lihat latih diri 11.1 B. Uraikan setiap M berikut dengan menggunakan perihalan, penyenaraian dan tanda-tanda pembina set. Okey, penyelesaian ialah set yang terdiri dari warna pelangi. Okey, yang pertama ini bentuk perihalan. So kalau bentuk sama dengan kurungan, okey, dalam bentuk dalam warna pelangi kita kena senaraikan apa yang ada dalam pelangi, warna-warnanya ya. So, pertama sekali adalah merah, jingga. Okey, mari jual kacang hijau bersama Ipin dan Upin. Okey, tutup kurungan. Okey, ini bentuk penyenaraian. Okey, kemudian dalam bentuk tata tanda set P sama dengan buka kurungan X titik 2, kemudian X ialah warna pelangi. Tutup kurungan. Kita lihat soalan nombor 2, tentukan sama ada setiap berikut benar ataupun palsu. Jika P sama dengan segitiga yang mempunyai penjuru, maka P sama dengan set kosong. Okey, benar ya, sebab P tidak mempunyai segitiga, tidak mempunyai penjuru. Jadi set kosong. Ke nombor perdana yang juga nombor genap, Q adalah ada Q sama dengan 2 ya. Jadi nomor perdana juga nombor genap itu ada nomor 2. Maka Q sama dengan set kosong itu palsu. Okey, C. Jika R adalah nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2, maka R itu sama dengan set kosong. Okey, jawapannya benar ya, sebab tidak ada nombor ganjil yang boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, D. Jika S sama dengan X, di mana X ialah integer negatif dan X kuasa 3 kurang daripada kosong, maka S sama dengan set kosong. Di sini S adalah kita boleh tulis di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Maksudnya S itu bukanlah set kosong. Jadi pernyataan ini adalah palsu. Unsur-unsur dalam satu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okey, misalnya set A ya, dia ada syaratnya. Set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Okey, durian ialah buah-buahan tempatan, maka durian ialah unsur bagi set A. So simbol epsilon ya, epsilon ini mewakili unsur ya, digunakan untuk mewakili unsur bagi set itu. So durian adalah unsur kepada set A. So kita boleh tulis macam ini. Apple bukan buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur bagi set A. So simbol ini adalah bukan unsur ya, bukan unsur. So dia ada epsilon cross ya di situ, bukan unsur. Ya, digunakan untuk mewakili bukan unsur bagi set itu. Jadi apple bukan unsur bagi set A. So lihat latih diri 11.1C. Nomor 1 diberi A sama dengan negeri-negeri di Malaysia.
Lengkapkan setiap berikut dengan menggunakan simbol epsilon ataupun epsilon cross ya. So Johor adalah negeri ya, negeri di Malaysia. So kita tulis simbol epsilon ya, epsilon. Okey, B, Langkawi. Langkawi itu bukan negeri ya, dia bandar. So epsilonnya kita letak cross ya. Okey, C, Putrajaya. Putrajaya pun bukan negeri ya di Malaysia. So epsilon cross. D, Selangor. Betul ya, Selangor adalah negeri di Malaysia. So epsilon. Okey, unsur. Okey, unsur dalam negeri-negeri di Malaysia. Soalan nombor 2, diberi bahawa P sama dengan X, di mana X ialah nombor ganjil dan X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil ataupun kurang daripada 50. So X adalah kurang daripada 50 dan lebih daripada 0. So kita mula dengan 1 di sini, 1 hingga 49 ya. Okey, kalau ada tanda sama dengan di sini barulah termasuk 0 ya, dan juga 50. Tapi di sini tidak ada tanda sama dengannya, hanya ada tanda lebih besar dan juga kurang di situ. Okey, kemudian 1 hingga 47 ya, nombor ganjil dan nombor 1 hingga 47 senaraikan. Kemudian Q ialah X, di mana X ialah gandaan sepunya bagi 4 dan 6 dan X itu kurang daripada 100. So kita senaraikanlah gandaan 4. Okey, sehinggalah 96, begitu juga gandaan 6 dan kita cari yang sepunya ya. So yang sepunya di sini set Q adalah 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. So di sini lengkapkan setiap berikut dengan menggunakan simbol unsur ya. Epsilon ini adalah simbol unsur ataupun bukan unsur. So ini adalah unsur. Okey, dan ini adalah bukan unsur. Okey, epsilon cross bukan unsur. So sini tengok 8. 8 adakah dia unsur bagi P? Kita tengok di sini P. Okey, di sini dalam set P ini tidak ada nombor 8. So di sini kita letak epsilon cross. Okey, bukan unsur. 8 bukan unsur bagi P. Kemudian B, 17. Adakah 17 dalam P? Set P ada. So dia adalah unsur dalam set P. Kita tengok C, 63. Adakah 63 di dalam set P? Tidak ada ya. So ini adalah epsilon cross. Ini bukan unsur bagi set P. So 84. Adakah dia dalam unsur bagi set Q? 60. Adakah dia unsur bagi set Q? Betul. Jadi dia adalah unsur bagi set Q. Okay, kita tengok F, 46. Adakah 46 dalam set Q? Okay, tak ada. So epsilon cross ya. So ini bukan unsur bagi set Q. Standard pembelajaran seterusnya menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol. Okay, unsur ya. Set A sama dengan 1,3,5 sehinggalah 19. Okey. Objek dalam set A ini, nombor dalam set ini dipanggil unsur ya, unsur. Set A ya. So NA. N ini adalah bermaksud bilangan unsur. A ini dalam kurungan ini adalah set A. So NA bermaksud bilangan unsur dalam set A. So berapakah bilangan unsur dalam set A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So bilangan unsur bagi set A adalah sama dengan 10. Ya, lihat contoh 3, diberi P sama dengan huruf dalam perkataan wawasan dan Q adalah sama dengan X, di mana X ialah nombor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Cari bilangan P. So A penyelesaian P. Okey, WASN ya, bilangan unsur ialah 4 ya. Okey, unsur yang sama tidak perlu ditulis ya, hanya tulis satu saja ya, jangan diulang. So maka ni bilangan unsur P sama dengan 4. Okey, Q adalah 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70. So bilangan unsurnya adalah 7. Latih diri 11.1D.
Nombor 1, tentukan bilangan unsur dalam setiap set yang berikut. Okey, bilangan set A, bilangan set A 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan set A ada 5. Ya, bilangan unsur dalam set A. Bilangan unsur dalam set B sama dengan huruf konsonan dalam perkataan kemahiran. So di sini kita tahu huruf vokal adalah A, E, I, O, U. So kita tolak A, E, I, O, U. Okey. So yang tinggal hanyalah 1, K, M, H, R, N. 1, 2, 3, 4, 5. So bilangan unsur dalam set B ada 5. Okey. C, warna lampu isyarat ya. Dalam bilangan unsur dalam set C iaitu warna lampu isyarat merah, hijau dan kuning. So ada 3. Okey, D, gandaan 11 yang kurang dari 100. Gandaan 11 adalah sifir 11. So 11 kali 9, 99. So bilangan unsur dalam set D adalah 9. Standard pembelajaran seterusnya membanding, beza dan menerangkan sama ada 2 atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set. Kita lihat set A. Unsur di dalamnya H, A, R, U, M. Set B, M, U, R, A, H. Dan set C, R, U, M, A, H. Setiap unsur dalam set A, B dan C ini adalah sama. Maka set A, set B dan set C ialah set sama. Dan kita boleh tulis sebagai A sama dengan B sama dengan C. Maka A sama dengan B, A sama dengan C atau B sama dengan C. Secara umum jika setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama, maka semua set itu adalah sama. Okey, lihat contoh 4. Terangkan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama ataupun bukan. So, lihat pada soalan A, P sama dengan huruf vokal dalam perkataan sekolah dan Q adalah huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okey, penyelesaian dalam set P sama dengan E, O, A. Okey, huruf vokalnya ialah A, E, I, O, U. So, yang dalam perkataan sekolah ini E, O, A. Dan Q pun E, O, A. So, dalam kejohanan ada 2 A. So, kita hanya tulis 1 A. Setiap unsur dalam set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Maka P sama dengan Q. Sini F adalah kuasa 2 sempurna termasuk 1 ya. Jadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. G 4, 9, 16, 25, 36, 49. Jadi 1 adalah unsur bagi F. Tetapi 1 ini bukan unsur bagi G. Maka F tak sama dengan G. Okey, lihat hati diri 11.1i. Nombor 1, tentukan sama ada setiap pasangan set yang berikut ialah set sama ataupun bukan. Okey. A, set G sama dengan huruf dalam perkataan rajin dan set H sama dengan huruf dalam perkataan jiran. Okey, jiran dengan rajin. Okey, sama ya. Okey, sama. So, ini adalah set sama. Jadi kita jawab iya. Okey, M. M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan M maksudnya set M. Set M sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan set N sama dengan nomor bulat yang kurang daripada 6. So, kita kena senaraikan dulu. Set N itu adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. So, dalam set N ada 0. Dalam set M tak ada 0. So, di sini jawapannya bukan set sama. Okey, C. Set P sama dengan X, di mana X ialah gandaan 2 dan X lebih besar atau sama dengan 25 dan X juga lebih kecil atau sama dengan 45. So, kita senaraikan dulu untuk set P 26 ya, so dia gandaan 2 ya. So 26, 28, 30 sampai 44 dan set Q ialah nombor yang mengandungi digit 2 dan X ialah lebih besar atau sama dengan 25 dan X lebih kecil atau sama dengan kurang ya, lebih kurang ataupun sama dengan 45. So
25 set dalam unsur dalam set Q sama dengan 25, seterusnya sampailah 45 ya. So set P dengan set Q adalah tidak sama sebab unsurnya di dalam tidak sama ya. Okey, untuk soalan D, set A sama dengan bahasa kebangsaan Malaysia dan set B sama dengan bahasa Melayu. So ini adalah set yang sama. So kita jawab ya. Okey, itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Okey, di sini cikgu ada sediakan latihan beserta jawapan di ruangan description. Pelajar bolehlah buat latihan tersebut. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasif Aiking sebagai tanda sokongan anda semua. Sekian, terima kasih. Bye-bye.